الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, ini Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk mengamalkan tabayyun dalam setiap urusan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah agama yang menjunjung sifat keadilan dalam kehidupan manusia. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam kehidupan manusia secara umum, sesuatu urusan itu perlu diletakkan pada tempatnya yang betul supaya ia dapat menghasilkan natijah yang baik. Maka untuk menetapkan sesuatu itu benar-benar berada pada tempatnya, Islam menganjurkan umatnya agar sentiasa melakukan tabayyun dalam sesuatu perkara supaya dapat mengelakkan daripada membuat keputusan yang salah. Tabayyun merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mencari dan menyemak asas kebenaran terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Setiap berita atau maklumat yang diterima harus diteliti dan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini perlu dilaksanakan bagi mengelakkan daripada wujudnya sebarang prasangka dan berlakunya perkara-perkara yang tidak baik seperti menipu, memfitnah, membenci dan memburukkan seseorang. Perintah untuk melakukan tabayyun adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang dibacakan dahulu pada khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum yang dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, manusia pada zaman ini lebih banyak menggunakan jaringan perhubungan di alam maya berbanding dengan hubungan secara lisan. Hal ini telah menyebabkan banyak berita dan maklumat palsu yang tersebar luas
di dalam masyarakat. Bahkan ada di kalangan mereka yang mengambil kesempatan dengan melakukan penipuan di alam maya dan telah berjaya mengaut keuntungan dengan jalan yang haram. Allah memerintahkan setiap manusia agar mencari dan memperolehi harta dengan cara yang halal dan bukannya melalui cara yang haram dan batil. Namun begitu pada hari ini, kegiatan penipuan di alam maya telah banyak berlaku dan ianya sudah pasti melibatkan pengambilan harta orang lain secara batil. Mereka berjaya menipu dan memperdaya masyarakat, khususnya warga emas dan orang-orang yang kurang upaya. Kes melibatkan penipuan di alam maya ini semakin meningkat di seluruh negara. Ada di antaranya yang melakukan pemalsuan, penipuan dan dalam pelaburan, dan ada juga yang menawarkan pinjaman yang sebenarnya tidak wujud. Mereka bijak melakukan penyamaran sebagai pihak berkuasa seperti polis, pegawai kastam, pegawai mahkamah, pegawai lembaga hasil dalam negeri, pegawai bank dan sebagainya. Penipuan tersebut adalah melalui pelbagai kaedah dan cara, termasuklah ugutan. Ada di kalangan mangsa yang terpedaya lalu mendedahkan maklumat pribadi mereka kerana rasa takut dengan ugutan tersebut. Akhirnya puluhan ribu duit simpanan mereka yang disimpan telah berjaya diambil dengan cara yang batil. Ingatlah peringatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dosa besar ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu gunakan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara jalan yang salah, yakni dengan tipu daya, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihani kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, member ingin berpesan dan mengingatkan kepada semua agar kita memelihara diri daripada menjadi mangsa atau terlibat dengan jenayah ini. Antaranya yang pertama, laksanakan tabayyun dalam setiap urusan dalam kehidupan kita. Semak dan rujuk pihak berkuasa dan jabatan yang berkaitan untuk pengesahan tentang sesuatu perkara. Janganlah dilayan sebarang panggilan telefon daripada pihak yang tidak dikenali. Segera putuskan panggilan jika berasa curiga ataupun takut. Yang kedua, bagi mereka yang menggunakan telefon pintar, elakkan daripada menekan sebarang pautan yang diterima daripada pihak yang tidak dikenali, atau memuat turun sebarang pautan yang meragukan untuk mengelak daripada terdedahnya maklumat peribadi kita. Yang ketiga, ahli keluarga, khususnya anak-anak yang telah dewasa, perlulah sentiasa memantau dan mengingatkan kepada kedua orang tua mereka yang sudah lanjut usia tentang penipuan di alam maya ini. Dapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk ahli keluarga sebelum melakukan pemindahan wang dengan jumlah yang besar dan mencurigakan. Bagi mereka yang terlibat dengan jenayah penipuan ini pula, ingatlah bahawa setiap perlakuan dan perbuatan yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia yang sementara dalam bentuk harta dan wang ringgit yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan bertahan lama kerana telah hilang keberkatannya. Mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal akan tersungkur ke lembah kehinaan di penghujung hayatnya, dan di akhirat akan diazab dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang tidak terperi sakitnya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, member ingin menyeru jemaah sekalian agar kita sentiasa tabayyun dan mengamalkan segala panduan dan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Marilah kita meneliti dan menyemak segala sesuatu yang diterima bagi memastikan kebenarannya
hindarilah diri kita daripada terlibat dengan jenayah-jenayah yang dilakukan di alam maya, kerana perkara tersebut merupakan suatu kezaliman terhadap orang lain dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia berkenaan sifat malaikat zabaniyah yang ditugaskan untuk menyeksa manusia di dalam neraka. Mereka itu adalah kumpulan malaikat yang sangat kasar, keras dan tiada belas kasihan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya adalah daripada manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar layarnya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جعل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempatnya kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu dia baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna.
isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Sadi Syariatik, As-Sultan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alluq Johor dan Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cipuan Besar Khalidah binti Mustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhuril kafarah wa mubtadi'as sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qud ad-dayni 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأسرنا وفرعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.